Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kami kumpulan 2 akan membentangkan berkaitan dengan tajuk etnik dan kebudayaan orang asli. Orang asal ataupun istilah lama orang asli merupakan kumpulan etnik, bangsa ataupun suku yang telah menetap di Malaysia sejak sekian lama, mengamalkan bahasa, pengetahuan dan kepercayaan yang unik berbeza dengan apa yang kita amalkan seharian. Populasi orang penduduk ataupun masyarakat asal di negara kita sebenarnya meningkat dari tahun ke tahun, dengan rekod pada tahun 1991 mencatatkan jumlah peningkatan tertinggi dalam tempoh berpuluh-puluh tahun sejak kali pertama direkodkan pada tahun 1947. Sudah banyak perubahan yang berlaku melibatkan masyarakat orang asli, seterusnya mengubah banyak elemen-elemen dalam kehidupan kita, dan kisah-kisah berkenaan golongan ini kerap kali dilaporkan di dalam media. Namun tak ramai yang benar-benar memahami kedudukan mereka dalam masyarakat kita. Jom kita belajar. Realiti hidup orang asli. Di negeri manakah populasi paling ramai orang asli ditemui? Di 2 buah negeri yang mencatatkan populasi orang asli yang paling ramai adalah Pahang dan Perak, sementara 2 negeri yang paling sedikit bilangannya orang asli iaitu Perlis dan Pulau Pinang. Setiap negeri pula mencatatkan suku etnik orang asli yang berbeza-beza mengikut taburan geografi. Kebiasaannya satu suku etnik memilih untuk kekal di kalangan kelompok serupa di antara mereka, menyebabkan wujud pola populasi yang sekata apabila dipetakan kedudukan setiap etnik. Dalam laporan tahun 2010, didapati seramai 76.9% orang asli berada di bawah kadar kemiskinan, dengan 35.2% daripada jumlah keseluruhan dianggap miskin tegar. Kadar ini jauh mendahului kadar kemiskinan negara kita iaitu 1.4% sahaja. Kadar kelahiran mereka juga agak rendah disebabkan oleh kes-kes kematian kelahiran yang tinggi pada kadar 51.7 kematian untuk setiap 1000 kelahiran, jauh lebih tinggi berbanding kadar kebangsaan iaitu 8.9 kematian untuk kadar kelahiran serupa. Mereka tinggal di dalam 869 kampung di seluruh negara, dengan hanya 2% berada berdekatan pekan ataupun bandar. Selebihnya terletak di bahagian pinggir desa, dan 37% daripada semua jumlah kampung yang ditemui terletak di kawasan pedalaman yang sukar untuk diakses. Di negara kita, kajian berkenaan keturunan dan susur galur orang asli hanya mula diperkenalkan sekitar tahun 1960-an. Daripada pengenalan itulah, kita lebih mudah mempelajari kategori masyarakat orang asli yang ada di negara kita. Setiap kumpulan ini pula boleh dipecahkan kepada beberapa sub-etnik yang lebih kecil, mengikut pecahan kumpulan ataupun corak hidup yang mereka amalkan. Kehidupan mereka pula berbeza mengikut lokasi di mana mereka tinggal, sama ada di hutan, tepi sungai ataupun di kawasan pinggir pantai. Kalau korang nak tahu, terdapat 18 suku kaum di semenanjung tanah Melayu. Wow, banyak kan? Etnik dapat didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang mengamalkan cara hidup yang hampir seragam dari sudut adat resam, pakaian, bahasa dan kegiatan ekonomi. Daripada 18 suku kaum itu, terbahagi lagi kepada 3 kumpulan utama, iaitu bangsa Senoi, kedua bangsa Negrito dan yang ketiga bangsa Melayu Proto. Daripada setiap 3 kumpulan utama pecah kepada 6 suku kaum, iaitu yang pertama bangsa Senoi. Bangsa Senoi merupakan 6 suku kaum yang terdapat di dalamnya, iaitu Temiar, Semai, Semak Beri, Jahut, Mahmeri dan Cik Wong. Untuk yang bangsa Negrito pula, Kensiu, Kinta, Lanoh, Jahai, Mendrik dan Batek. Untuk yang bangsa Melayu Proto pula, orang Kuala, orang Seletar, orang Kanak, Jakun, Samilai dan Temuan. Orang Senoi merupakan kumpulan yang terbesar dalam 3 kategori ini, manakala orang Semang pula merupakan kumpulan yang paling kecil. Sebenarnya penemuan-penemuan sejarah telah menunjukkan wujudnya hubungan di antara masyarakat Melayu zaman dahulu dengan orang asli sejak tahun ke-5 lagi. Ini dibuktikan dengan proses perdagangan ataupun pertukaran yang berlaku di kalangan kedua-dua kelompok masyarakat, dengan masyarakat Melayu memberikan garam, pisau dan peralatan pertukangan besi seperti kapak, dan orang asal memberikan barangan hutan yang mereka kutip ataupun buru.
Bagaimanapun, ekoran daripada ketiadaan proses asimilasi yang berlaku besar-besaran di antara dua kelompok masyarakat berbeza itu, orang asli terus berjaya mengekalkan kehidupan yang telah mereka jalani sekian lama tanpa perlu melalui perubahan besar dari segi corak hidup dan kepercayaan. Seri budaya dan bahasa orang asli Jahud. Okey, mula-mula sekali, Jahud ialah satu suku kaum orang asli yang tinggal di Pahang, Malaysia. Pada tahun 2000, jumlah penduduk Jahud ialah 2,442 dan pada tahun 2005, anggarannya ialah lebih kurang 4,000. Orang yang tinggal di 11 buah kampung yang terletak di sepanjang tebing barat Sungai Pahang dari Jerantut di utara ke Temeloh di selatan. Dan seterusnya, bahasa Jahud. Bahasa yang ditutur oleh orang Jahud dikenali sebagai bahasa Jahud dan merupakan sebagai bahasa Mon-Khmer yang pula merupakan satu cabang keluarga bahasa Austroasia. Dalam bahasa Jahud, Jah bermaksud orang dan Hud bermaksud bukan atau tidak. Bagaimanapun, penterjemahan Hafiah ini tidak dapat menerangkan kata majmuknya disebabkan bukan orang ini memang bukan erti yang dimaksudkan. Menurut kaum Jahud itu sendiri, Jah bermaksud orang dan Hud bermaksud berbeza. Bahasa Jahud telah pun menyerap banyak perkataan bahasa Melayu dalam permudaharaan katanya. Logat-logatnya termasuk kedau, kerau, ketiar, kerau, Terengganu, Kuala Tembeling dan sebagainya. Kegiatan pertanian utama orang Jahud ialah penorehan getah, penanaman padi dan penternakan ayam. Kegiatan pengukiran kayu juga diamalkan dan bukan sahaja merupakan satu sumber pendapatan untuk orang Jahud, tetapi juga merupakan satu lanjutan untuk kepercayaan keagamaan mereka. Walaupun orang Jahud tinggal di dalam hutan, mereka tidak terpencil secara langsung dan telah berdagang dengan orang-orang berhampiran sejak beberapa ratus tahun dahulu. Penerangan bagi suku kaum etnik orang asli Negrito, iaitu Jahai. Jahai merupakan suku kaum dari suku Negrito. Selain dikenali sebagai Jahai, mereka juga dirujuk sebagai orang Semang, dan Semang bagi setengah sarjana merujuk kepada suku Negrito seperti pengkategorian yang dibuat oleh Rambo 1988. Selain dieja Jahai, mereka juga dirujuk sebagai Jehai atau Jahai. Menurut Kit dan Siu Hua, Jahai disahkan mempunyai genetik yang dikaitkan secara langsung dengan Semang. Selain dari Jahai, suku kaum orang asli dalam suku Negrito adalah Batik, Mandrik, Lanoh, Kintak dan Kesiu. Dari aspek pendapatan Jahai di semenanjung Malaysia, kebanyakannya mereka berada di Perak, iaitu dalam kawasan Hulu Perak seperti sekitar Empangan Temenggor, Air Banun dan Sungai Tiang. Manakala di Kelantan, mereka menetap di sekitar Sungai Rual, Jeli dan Hulu Kelantan. Malah menurut Kerry 1976, ada suku Jahai yang berada di sepadan Malaysia, Thailand. Dari sudut bahasa pertuturannya, bahasa Jahai mempunyai jaluran bahasa Induk, Mon, Khmer, iaitu bahasa aliran Vietnam. Kehidupan tradisional mereka adalah berkaitan langsung dengan persekitaran hutan. Ini menjadikan mereka menumpukan kepada aktiviti memburu, meramu, mencari sumber hutan, menangkap ikan dan sebagainya. Pada awalnya juga mereka hidup secara berselerak dan hidup dalam kelompok kecil sahaja dalam lingkungan 10 hingga 60 orang. Mereka juga hidup secara nomad, iaitu berpindah randah yang bergantung pada banyak pertimbangan. Kini, mereka telah hidup menetap di kawasan yang disediakan oleh pihak kerajaan melalui pendekatan tertentu, khususnya pendekatan Rancangan Kampung Baru RKB di RKB Sungai Rual, Jeli. Dari sudut agama, majoriti daripada mereka mengamalkan ajaran Islam. Mereka juga mengamalkan perkahwinan campur, iaitu mereka berkahwin dengan suku kaum lain dan menerimanya sebagai perkara biasa serta tidak berlakunya pertembungan adat. Kebanyakan masyarakat Jahai masih mempunyai pengetahuan tradisi yang berkaitan dengan hutan, sama ada lelaki atau wanita.
Kaum lelaki masih ada yang ke hutan untuk mencari sumber hutan seperti herba, rotan, memburu dengan menggunakan sumpit dan sebagainya. Malah ada juga daripada mereka yang menghasilkan inovasi pada sumpitnya, gabungan antara buluh dan aluminium untuk menghasilkan sumpit lebih tahan lama. Manakala wanitanya pula menghasilkan kraftangan tertentu untuk memenuhi permintaan dari masyarakat luar dan menghasilkan inovasi dengan menambahkan beberapa perkara baharu seperti warna dan reka bentuknya. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membahaskan berkenaan kaum Semai. Suku kaum Semai tinggal bertaburan di kawasan Banjaran Titiwangsa meliputi Perak Tengah, Perak Selatan dan Pahang Barat. Bancian pada tahun 1993 menunjukkan jumlah mereka telah meningkat lebih daripada 22 orang dan merupakan suku kaum orang asli yang terbesar jumlahnya. Sebuah kampung biasanya terdapat di antara 60 hingga 300 penduduk yang diketuai oleh seorang penghulu ataupun batin yang dilantik dari golongan berpengaruh seperti pawang, bomoh dan ketua adat. Pada suatu ketika dahulu, kehidupan kaum Semai sama seperti orang asli yang lain di negara ini, iaitu hidup secara nomad. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain di dalam hutan kerana mencari tempat baharu untuk berladang ataupun berpindah atas sebab kematian, diganggu oleh orang luar, binatang buas dan wabak penyakit. Untuk aktiviti harian kaum Semai ini adalah ketua keluarga atau orang tua di dalam keluarga tersebut perlu bangun lebih awal untuk menghidupkan api bagi memanaskan badan dan memasak makanan seperti merebus ubi kayu untuk bekalan ke ladang. Pada waktu petang pula sebelum senja, mereka berehat di rumah, duduk berbual-bual tentang ladang dan sebagainya. Sesetengahnya membuat damak, mencuci buluh sumpit atau membuat persediaan peralatan untuk esok hari. Kaum Semai mengamalkan ekonomi tradisional berasaskan pertanian sara diri, padi huma, sekoi, jagung, ubi kayu, pisang, keladi dan berbagai jenis sayur-sayuran seperti labu, kacang panjang, timun, kacang bendik adalah hasil tanaman mereka. Kaum Semai mengamalkan sistem bertukar-tukar makanan, perkhidmatan dan keperluan lain secara berkongsi. Tidak ada urusan jual beli dilakukan. Sistem ekonomi cara ini akan mengeratkan lagi silaturahim dan semangat setia kawan di samping mewujudkan kemesraan di kalangan mereka. Selain itu, memburu dan menangkap ikan merupakan sebahagian daripada aktiviti yang dilakukan kaum ini. Aktiviti memburu biasanya dilakukan oleh lelaki sahaja. Peralatan memburu seperti buluh sumpit, jerat, belatik dan perangkap mudah diperoleh di hutan. Antara jenis-jenis binatang yang diburu ialah monyet, kera, babi hutan, burung, biawak, tupai dan binatang kecil yang lain. Selain itu, ikan adalah sumber utama protein bagi mereka. Ia ditangkap dengan menggunakan lukah, kail, racun akar, serampang, jaring, tuar dan juga dengan tangan. Pekerjaan ini dilakukan oleh kaum lelaki dan perempuan. Hasil seperti rotan, damak, buluh, cendana dan gaharu akan dijual. Mereka pulang pada waktu tengah hari. Sekian itu saja yang dapat saya huraikan berkenaan dengan suku kaum Semai di Malaysia.